Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap anda dalam keadaan sihat selalu. Pada kali ini kita akan masuk tajuk baru dalam subjek matematik iaitu unit 5 melibatkan panjang, jisim dan isi padu cecair. Namun kali ini kita hanya belajar tajuk panjang dahulu. Baiklah, sebelum cikgu teruskan pembelajaran pada kali ini, cuba kita imbas kembali. Apakah yang telah anda belajar tentang tajuk panjang? Okey, jadi sudah pasti dalam tajuk panjang ini apa yang perlu anda ingat ialah unit yang terlibat dalam ukuran panjang. Unit-unit yang terlibat ialah milimeter, sentimeter, meter dan kilometer. Apakah simbol bagi setiap unit-unit tersebut? Murid-murid boleh perhatikan di sebelah kanan ini. Milimeter unit ataupun simbol ialah mm. Sentimeter simbolnya cm. Meter m, manakala kilometer ialah km. Berbalik kepada tajuk kita pada kali ini, murid-murid akan belajar mengenali milimeter dan juga kilometer. Jadi sebelum cikgu teruskan, cikgu lupa untuk memberitahu murid-murid boleh lihat contoh ini dalam buku teks tahun 4 muka surat 171. Jadi milimeter simbolnya ialah mm, manakala kilometer ialah km. Jadi kita masuk kepada milimeter dahulu. Cuba baca dialog antara kanak-kanak ini dengan seorang pakcik ini. Kanak-kanak lelaki ini menanyakan sesuatu kepada pakcik ini. Katanya, "Pakcik, tanaman apakah ini?" Pakcik itu pun menjawab, "Ini tanaman hidroponik. Sumbu yang kamu pegang itu antara bahan yang digunakan. Panjangnya 150 mm. Baiklah murid-murid, adakah anda tahu apakah itu tanaman hidroponik? Di sini ada jawapan bagi persoalan tersebut. Hidroponik ialah kaedah bercucuk tanam tanpa menggunakan tanah. Okey, berbalik kepada jawapan pakcik itu, dia kata panjang sumbu itu ialah 150 mm. Macam mana dia tahu panjang sumbu itu 150 mm? Jadi macam mana? Okey, sudah pasti kita akan menggunakan alat mengukur iaitu alat mengukur pembaris mm. Okey, ini pembaris dan simbolnya ialah mm. Maka pembaris ini cikgu sebut sebagai pembaris mm. Kadang-kadang kalau pembaris yang ada tempat murid sekarang ini tertulis simbol cm, maka itu pembaris cm. Okey. Namun pembaris cm itu juga boleh digunakan untuk mengukur panjang bagi mm. Bagaimana caranya? Cikgu akan terangkan kemudian. Okey, kita perhatikan dahulu apakah maksud mm ini. Simbol bagi milimeter ialah mm. Milimeter digunakan untuk mengukur objek yang kecil atau pendek. Ingat murid-murid, kalau mahu mengukur objek yang kecil ataupun pendek, kita gunakan pembaris mm. Kalau tiada pembaris mm, boleh guna pembaris cm. Okey, jangan pula kita gunakan pembaris mm ini untuk mengukur satu ukuran yang panjang. Macam mana? Contohnya kita mengukur padang. Sesuaikah tidak kita guna pembaris? Tidak sesuai. Okey, jadi ingat pembaris mm digunakan untuk mengukur objek yang kecil. Jadi ada ini pembaris dan berwarna hijau ini adalah sumbu tersebut. Sumbu tersebut diukur bermula daripada sifar sampailah kita akan dapat 150 mm. Okey. Murid-murid boleh perhatikan ada satu raja bulat di sini. Okey. Raja ini menunjukkan ada ukuran di antara garis sifar ini dan juga garis kecil selepas sifar. Di mana apabila di zoom, dia akan dapat macam ni. Ini adalah garis sifar, ini adalah garis kecil. Garis sifar ke garis kecil ini kita akan memperoleh satu senggatan. Satu senggatan di sini ialah bersamaan 1 mm. Jadi di sini garis sifar ini ke garis kecil ini ialah 1 mm. Kalau kita bergerak ke garis kedua, kita akan dapat 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm dan 10 mm. Ingat, garis-garis kecil itu membawa
ukuran 1 mm. Baiklah, berikan contoh objek lain yang diukur dalam mm. Apakah objek lain yang boleh kita ukur menggunakan mm? Kalau murid perhatikan sebelah kanan ini, ada seorang murid perempuan, dia kata lebar kertas A4 ialah 210 mm. Maksudnya, kita boleh ukur kertas A4 itu ataupun lebar kertas A4 itu menggunakan pembaris mm. Okey, lebarnya di bawah, yang di tepi ini adalah panjang. Jika ada murid yang tidak tahu apakah itu kertas A4, cuba ingat kembali kertas soalan peperiksaan yang anda jawab semasa sekolah dahulu. Kertas putih besar itu yang mengandungi soalan itulah kertas A4. Baiklah, kita masuk kepada kilometer. Tadi milimeter, sekarang kilometer. Apakah itu kilometer? Okey. Ini ada, cuba murid-murid perhatikan gambar B ini. Satu signboard ataupun papan tanda yang kita akan jumpa apabila kita berada di jalan raya. Okey, ada simbol km di sini. Simbol bagi kilometer ialah km. Kilometer digunakan untuk menyatakan jarak antara dua tempat yang jauh. Contohnya, kita mahu mengukur dari Kota Kinabalu hingga Kundasang ataupun Ranau. Jadi untuk mengukur jarak antara Kota Kinabalu ke Ranau itu kita perlu menggunakan unit kilometer, bukan milimeter. Okey. Jadi ini secara umumnya kilometer ini tiada pembaris. Mungkin untuk mengukur kilometer ini kita boleh menggunakan peta dalam Google Map. Seterusnya kita akan belajar bagaimana cara untuk mengukur objek. Okey. Jadi, murid-murid perlu sediakan dahulu pembaris. Okay, pembaris mm ke, pembaris cm ke, sediakan dahulu. Okay. Untuk mengukur suatu objek itu, ada caranya. Pertama, kita perlu mula ukur dari sifar mm. Maksudnya kita, kalau ada pembaris, kita letakkan objek itu kepada garisan sifar itu terlebih dahulu. Lepas itu, baca ukurannya pada hujung satu lagi. Contoh di sini kan, kita mau ukur panjang anak pokok ini. Jadi, pembaris itu kita letakkan di tanah dan untuk mahu tahu panjang atau tinggi dia, kita baca pada ukuran yang satu lagi iaitu 20. Jadi, panjang anak pokok ini ialah 20 mm. Okey, di sini cikgu mahu perhatikan. Di sini cikgu mahu murid perhatikan bagaimana kita mengira atau mengukur suatu objek menggunakan pembaris. Di sini pembaris yang digunakan ialah pembaris mm. Jika pembaris yang ada pada anda ialah pembaris cm, pembaris itu boleh kita guna juga untuk ukur objek dengan cara kita tukar unit cm kepada mm. Jadi di sini murid-murid boleh menggunakan pembaris sentimeter itu, okey, menjadikan pembaris milimeter, di mana unit itu kita ubah sahaja bagi milimeter. Lepas itu digit-digit dalam pembaris sentimeter ini kita letak sifar di hadapan bagi setiap digit tersebut. Contoh 1, kita letak sifar di depan jadi 10. 2, letak sifar di depan jadi 20. Sehinggalah sampai 15 ini, kita letak sifar di depan jadi 150. Maka kita akan dapat sudah pembaris milimeter. Berbalik kepada buku teks muka surat 173. Kita mengukur sepit rambut. Okey, untuk mengukur sepit rambut ini, macam cikgu cakap tadi, langkah dia ialah mula ukur dari bacaan sifar. Okey, maka kita letak di tempat sifar dahulu. Okey, ujungnya letak di tempat sifar. Lepas tu, cari ukuran di ujung sepit rambut yang satu lagi. Okey, sebelah kiri kita letak di sifar. Sebelah kanan ini berapa? 50. Jadi, 50 mm. Jadi, tulis di sini panjang sepit rambut ialah 50 mm. Panjang klip kertas ialah, klip kertas ini pula, mula-mula kita ukur dari sifar. Lepas tu, hujung yang satu lagi, kita ukur berapa dia. Jadi, di sini,
kita dapat satu garisan kecil. Garisan kecil ini kalau murid-murid ingat, kita mau dapatkan ukuran kecil ini, kita kira dari 10. Okey. Lepas tu, garisan kecil dari selepas 10 ialah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Maka panjang klip kertas ialah 17 mm. Kena tulis simbol mm. Okey. Cuba perhatikan sebelah kanan ini. Berapakah panjang paku? Di sini, paku ini diletakkan bukan bermula daripada sifar. Ia bermula daripada 20 mm. Lepas tu, panjang satu lagi terletak pada 50 mm. Adakah panjang paku ini ialah 50 mm? Bukan. Kerana paku ini tidak dikira bermula daripada sifar. Jadi, terdapat dua cara untuk mengukur panjang ini. Pertama, yang 20 mm ni, murid-murid perlu tukar kepada sifar. Maka 20 jadi sifar. Lepas tu 30 ni jadi 10. 40 jadi 20 dan 50 jadi 30. Okey. Sifar, 10, 20, 30. Maka panjang paku ialah 30 mm. Cara kedua ialah murid-murid tidak perlu tukar. Kalau cara pertama itu mengelirukan, langkah kedua ini murid-murid tidak perlu tukar kepada sifar 10, 20, 30. Tetapi murid-murid perlu menggunakan operasi tolak. Di mana 50 ini kita ambil ukuran yang panjang dahulu, 50 tolak 20. Okey, ukuran panjang tolak ukuran pendek. 50 tolak 20 kita akan dapat 30 mm. Okey, jadi panjang paku ini ialah 30 mm. Okey, jadi sekian sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.